Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So, pagi ni Zul akan review market di kawan market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah pergerakan market untuk hari ni dan juga apakah performa yang berlaku semalam. So guys, sebelum turunkan lagi, please like, please subscribe, bantu Zul dapat poteng ke subscriber yang pertama. So guys, let's go, kita review market di kawan market cap dulu untuk review secara keseluruhan apa yang dah performance untuk 24 hours yang semalam. So guys, ini kawan market cap. Macam biasa, first kali kita akan tengok total market cap berada di mana tu. Total market berada di 2.37. So bila sampai 2.37 tu expected untuk at least di chart kita akan dah hit dia punya target untuk semalam, at least untuk hari semalam aja 2.38. So nanti kita tengok chart adakah dah hit. Kemudian expected ni berlaku kenaikan. So kenaikan dalam percentage expected dalam 1.52. Kemudian kita tengok volume dah sikit berlaku peningkatan daripada 1.2 lebih ke 1.38, expected 1.38 bilion. So expected melakukan peningkatannya 14.61%. Baik, kita tengok pula untuk dominan BTC dan Ethereum. So seperti biasa tak berlaku sebanyak perubahan. Cuma kita tengok Ethereum lagi dalam 41% dan Ethereum 19%. So macam semalam kita tengok sebenarnya pun tak banyak berlaku perubahan dalam market. And then ada altcoin yang 2-3. Seperti kita tengok yang semalam yang more expected untuk top 20 ialah top 10 adalah SRP lah. SRP melakukan kenaikan almost 1.3 lebih. So adakah hari ini ada berlaku lagi? Dan kita tengok di bawah. Kita review market untuk harga coin semasa untuk di pagi ini. So Bitcoin berada di 52.451. So macam cakap malam, at least untuk target untuk hari ni ataupun minggu ni 8 dan 5. Bukan untuk mata terdekat dalam 53k. So almost 8 ringgit. Expected maybe dikit chart dah hit. Nanti ditengokkan chart. So untuk peningkatan untuk Ethereum, untuk Bitcoin 1.52%. Untuk ini untuk 24 hours malam dan untuk weekly 10.11%. So untuk Ethereum masih lagi di 3.939. Tu tak banyak berlaku perubahan dalam Ethereum, tak banyak pergerakan. Tu nanti kita tengok chart adakah pattern. So sepatutnya sekarang ni Ethereum sedang buat sideways atau buat pattern di kawasan ni. So nanti kita tengokkan adakah pattern ataupun sembarang chart pattern di chart. Alright, Cardano sama juga, still lagi maintain 2.8. So expected dia akan main below bawah 3 dolar. Kita expected Cardano masih menunggu 12 hari bulan 9 untuk smart contract release. So expected hopefully smart contract release kita akan sebenarnya harga akan menaik dengan tinggi lah. Expected tu sampai first 3.3. Kemudian orang kata kalau tu happy kalau sekiranya dia sampai ke 5 dolar. Sebab apa? 1.3 di 3.3 dolar dari 1.6 Fibonacci, kemudian 2.6. Kiranya break 2.6 pergi ke 2.6, kita akan expected price akan more higher ke 3.6 dan 4.2. So nanti terangkan di chart kenapa. So untuk Cardano performance untuk 24 hours minus 3%. Tapi untuk expected untuk weekly dia lagi cover 1.1 sebab kita masih lagi bermain dalam kawasan 28-29. So hanya kurang 10 sen lah antara 29 dan 28. So good untuk Cardano. Untuk at least tunggu sampai 12.9 untuk smart contractnya diriliskan. So untuk Binance masih lagi semalam kalau tengokkan dalam 500 lebih. Almost dia punya hit dia punya first resistance iaitu 508. So hopefully Binance dapat break 508 untuk minggu ni. Nanti kita tengok chart juga hopefully. So kita akan tengok 1, 2, 3, 4. So kita akan tengok untuk hari ni main chart saja untuk top 10 maybe. So macam cakap malam, Ethereum SRP melakukan kenaikan drastik malam. Yang kata top 10 yang kata performa paling cantik SRP 1.4. So malam 1.3, so 1.4 untuk 8.8%. Untuk semalam tu lupa nak tunjuk SRP ikutkan 1.4 tu tengoklah dah pun profit, tu kembali profit. Sekian lama dah hampir daripada bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So hampir 7 bulan ataupun 7 bulan tu dalam negative profit SRP. So kena kembali profit lah dalam 1.4. So expected dalam 2 atau 3% profit. Nanti tu akan tunjukkan dia punya di portfolio tu akan tunjukkan SRP. Kemudian di chart juga tu akan tunjukkan di mana average price untuk SRP. Tu untuk Solana dah break 162 macam tu punya target 13.63. So ikutkan semalam hanya 140. So macam juga tu ada target di 160. So nanti tu akan tengok kat chart adakah Solana akan ada lagi momentum untuk kenaikan. Nanti kita akan tengokkan. So untuk Dogecoin 0.3 untuk Polkadot, Somatic, Luna 32. So Luna masih belum lagi, jatuh sikit 6%. So ketinggalan daripada Solana.
Matic 1.65. So expected macam semalam pun dalam paling tinggi tengok 1.7. So good untuk Matic. So hopefully minggu ni ada lagi, macam cakap minggu ni hopefully ada bull continually. Sebab apa, ditengok di total market cap kita ada untuk at least pergi ke 2.4. Nanti tu akan tunjuk di kejap. So banyak yang Zul nak menarik di pagi ni. Zul akan terangkan maybe top 10 apa yang Zul coin yang Zul ada. Kemudian nanti sekiranya ada lagi coin yang nak tengok, ada boleh di price di bawah, nanti Zul akan tunjukkan untuk anda untuk review, untuk buat another video untuk anda tengok, untuk requested untuk subscriber. So guys, yang pertama kita akan pergi dulu ke total market. So untuk total market semalam di 1 hour Zul ada draw satu kata sebelum ni, yang ini Zul ada draw untuk Fibonacci swing low to high untuk at least kita tengok manakah price target. So price target yang first punya kita dah hit sebelum ni, iaitu di 1.6. Di 1.6 iaitu ini 2.3 dah hit, kemudian datang retest 2.6, reject terus ke 2.6. So untuk semalam performance untuk semalam Zul expected untuk semalam at least kita hit 2.38. So price dah pun hit 2.38. Tu yang short term gerakan. Tapi juga untuk long term Zul mau target untuk ke all time high total market iaitu 2.4. Sebab apa tu target 2.4? Disebabkan kita tengok macam cakap, kita ikutkan dah pun breakout major resistance. So dah breakout major resistance, mostly next resistance aku kata kali ikutkan Fibonacci ini last resistance 2.2. kemudian last resistance untuk di total market ni ialah di all time high dia, iaitu di price 2.48. So kita dah tak ada sebarang major resistance kat kawasan ni, hanyalah minor resistance. So minor resistance senang kita break. So expected untuk kita sampai 2.48. So hopefully minggu ini kita berjaya breakout 2.48, kemudian buat price stabil atau buat sedikit base, kemudian barulah melakukan atas. Saya cakap sebaik saja price break saja major resistance ni, kita akan ada price must be hit yang ada di 1.6 di 3.3 trillion. So, siapa nak tahu yang chart ni tu adalah chart di daily. Kalau di weekly mungkin nampak lebih jelas. So ini weekly, drawkan tu punya chart itu di kawasan ni. Daripada swing high to swing low, kita akan dapat Fibonacci, kita akan major resistance 1.6 kat sini. So itulah. So ini weekly, so tak tepat sebab kita ada green. So anda kena pergi at least, kalau siapa nak draw, ini satu tip tu bagi, nak draw Fibonacci ataupun trendline, anda kena refer kepada 4 hours. Walaupun anda draw di daily, tapi yang kena pergi ke 4 hours untuk repair anda punya tu. So kalau sebagai contoh, kalau ini daily, kalau contoh daily, contoh tu akan draw satu Fibonacci. Fibonacci swing high to swing low. Tengok dah nampak macam dah hit dia punya hujung, tapi kita akan pergi ke 4 hours pun dia tak hit lagi lah. So kalau ikutkan yang ini, tengok di 4 hours maknanya dia tak hit lagi. So tengok ada ruang lagi. So untuk dapatkan point yang tepat, anda kena refer kepada 4 hours. So 4 hours dengan hours tak masalah, 4 hours. So whenever anda tengok weekly daily, tapi make sure anda perbetulkan quarter point tu di 4 hours. So barulah dapat quarter point yang lebih accurate lah, tepat. So itu satu tip untuk pagi ni. Siapa yang tengok, please like, please subscribe. Sekali nak lagi tengok banyak-banyak tip pada tu, like and subscribe dan follow tu selalu, guys. So itu total market. So untuk hari ni punya pergerakan tak expected banyak, tapi tu expected more kenaikan. Expected dah tak ada sebarang rintangan yang besar di atas ni. Mostly kita akan tengok at least untuk minggu ni ataupun hari, tak pasti, tapi sekiranya good momentum untuk hari ni. Macam cakap hari Selasa pembeli kita akan malam tadi pukul 12 malam sampai hari Jumaat ni, maybe kita tengok ada momentum good untuk crypto. So expected untuk crypto market at least pergi 2.48. Bila tak pasti, expected untuk minggu ni maybe kita akan dapat hit kita punya all time high 2.48 di total market. So meningkat, bila total market meningkat, kita akan expect homo coin juga meningkat. Sebab tu kita tengok semalam ada berlaku peningkatan daripada 2 point ini, at least dalam 2.3 ke 2.38. So peningkatan 80 bilion. So bila 80 bilion tu, kita tengok macam mana harga coin juga meningkat. Tengok Solana, SRP, Bitcoin semua tu meningkat disebabkan total market meningkat. So first chart untuk anda tahu bukanlah Bitcoin atau bukan Bitcoin, Ethereum semua. Anda kena tahu dulu, kena anda monitor first buka je pagi, anda kena tengok total market. Bila anda tahu pergerakan total market ni, barulah anda tahu pergerakan secara besarannya, adakah market ini akan jatuh ataupun turun. So ini total market adalah penting untuk anda tahu. So itu yang total market. So first kita akan pergi yang second, pulang untuk lagi advance untuk anda belajar, itu Bitcoin dominant.
So kenapa penting Bitcoin dominant? Kita perlu juga tengok Bitcoin dominance disebabkan yang ini. Disebabkan kalau tengok percentage yang ini, kita tengok 2.38 trilion ni datangnya daripada 41% datangnya dari Bitcoin. Ini bermakna kata Bitcoin adalah kata menguasai crypto market. Sekiranya Bitcoin dominan jatuh, kita expected untuk baik untuk altcoin. Kena dominan meningkat, kita akan expected harga Bitcoin yang akan melakukan kenaikan drastik. Mana boleh tengok altcoin akan buat sideways lah. So untuk ini kita ada masih lagi target at least di 40. So untuk tengok pembeli, kita dapat tengok macam selalu cakapkan, total market meningkat, BTC dominan menurun. Kita expected untuk harga Bitcoin hanya buat kenaikan tapi dengan slow. Tapi untuk altcoin kita akan nampak kenaikan yang drastik. So sebab itu yang untuk ini kita akan panggil sebagai altcoin season. So itu sekiranya untuk dominan tu ada monitor yang ni, expected untuk trendline hijau ni. Untuk monitor trendline hijau ni, iaitu trendline bull untuk dominan BTC. Sekiranya price itu berjaya break hijau ni, kita akan expected Bitcoin akan kembali balik regain power dalam total market and akan push price untuk more high lah untuk Bitcoin tu. Masa tu kita tengok altcoin season habis, kemudian kita tengok Bitcoin pula akan melakukan buran yang drastik. Sekiranya ini berlaku, expected untuk ini kalau ikutkan, kita tengok daily tu, kita tengok kita ada sedikit rebound, sebenarnya juga kita ada sedikit support. So maybe untuk sedikit pergi ke 40, hampir ke 42, 41.7, maybe kita tengok ada Bitcoin sedikit melakukan push untuk at least ke 56k. Kemudian maybe ada rebound yang besar ni, kita akan tengok harga Bitcoin akan buat sedikit sideways ataupun cooling down. Kemudian kita tengok altcoin akan melakukan kenaikan price yang drastik lah. Itu yang betul tengokkan di Bitcoin. Kemudian kita tengok di Ethereum. Sebab apa? Ethereum kedua largest tu. Untuk Ethereum sedikit dropping. So ini bermakna kita tengok untuk harga di total market meningkat, BTC dominan menurun, Ethereum juga sedikit menurun. Orang kata more bagus untuk another altcoin. So ingat Ethereum pun sekarang ni dah ibarat bukan jadi altcoin dah. Kita tunggu monitor juga. So hari ini berlaku, kita tengok Bitcoin dominan berkurangan, Ethereum juga berkurangan. Ini bermakna coin yang di bawah lagi akan melakukan kenaikan. Contohnya kita tengok Solana, SRP, Dogecoin apa semua ni akan melakukan kenaikan more kepada coin lah. Kadang-kadang kita tengok total market meningkat, kita tengok total market meningkat, kemudian tengok BTC dominan menurun, kita tengok Ethereum dominan meningkat. Ini bermakna kenaikan tu more kepada Ethereum, akaun yang lain di bawah kita kurang sedikit melakukan kenaikan. So untuk Ethereum juga penting untuk ada tahu pergerakan sama ada Ethereum time ataupun bukan. So itu yang tu nak tengokkan di chart. First 3 poin yang penting, iaitu total market, dominan BTC, kemudian dominan Ethereum. So guys, let's go untuk hari ni. So tak nak buang masa lagi, kita akan pergi ke first chart kita, iaitu di Bitcoin. So Bitcoin apakah yang Zo monitor sekarang ni? So sebelum ni Zo ada monitor ini, channel ni. So channel ni flat channel. So continuously pattern tu, price bawah, price dah pun at least sampai almost sampai untuk dia punya first target yang lagi ikutkan di kawasan ni ialah di kawasan ni 53.28 di kawasan 1.6 Fibonacci. So masih belum, tapi apa yang Zo expected untuk Bitcoin lah, Zo hampir di price average zone. So sekiranya price berada di atas garis biru yang besar ni, expected Zo kembali profit dalam Bitcoin. So cakap sebaik saja Bitcoin profit, Zo expected Zo punya portfolio akan naik yang lebih drastik lah untuk dalam segi percentage untuk profit. So untuk di Bitcoin, so apakah untuk hari ni ataupun minggu ini, Zo akan expected untuk minggu. So apa yang berlaku daily, aku kata maybe ada up and down. Tapi pun untuk minggu ini, Zo expected untuk Bitcoin sampai ke 5.4 ataupun first kali 53 ataupun yang major 56. So untuk 54 almost sampai 53 semalam. Zo ada target di 1.6 minor resistance, 1.6 minor retestment tu 1.6 at least sampai di 53.2. So almost sampai, maybe hari ni boleh tengok 53, kemudian maybe ada sedikit lagi orang kata sedikit cooling down kat sini, ataupun maybe juga yang terbaik tu nak tengok adalah break 1.6 pergi 2.6, retest balik 1.6, cooling down, buat pattern bullish, dan kita akan expect price tu akan melakukan ada kenaikan untuk drastic di hit pergi ke dia punya last resistance, iaitu di 56
56.8. So inilah dalam 56.58. So seperti ni 56. So break saja itu kita sepatut dia akan pergi ke all time high dia 65k, kemudian price must be hit 1.6 untuk yang lebih besar iaitu di 86k. So kan ini dua ada drawkan dulu 86.9 tu, almost 87k lah untuk at least so end of the year. Maybe kita akan nampak at least yang itulah 1.6 punya untuk price Bitcoin. Lebih tinggi maybe itu kalau rezeki lah. So expected untuk end of the year maybe kita kena tengok 8.6 saja. So untuk itu yang Bitcoin ada 2 meter. So untuk lain-lain apa yang sekiranya price tu nak jatuh bawah ataupun reverse bawah, apa yang Zoom monitorkan. So untuk yang 2 meter, so sebelum ni ada monitor trendline ni. So trendline ni siapa nak monitor boleh lagi sampai atas, tapi untuk tu kalau ikutkan yang ni kita boleh monitor trendline ni. Kalau tu tarik yang ni, so expected dia akan berinteraksi dengan price di atas yang ni. So mostly maybe sampai sini baru kena, bila sampai kita mesti kita expect, bukan mostly kita expect maybe akan ada sedikit rebound untuk kata maybe cool down, barulah melakukan ke atas. So apa pun boleh berlaku, tapi untuk tu tak berapa monitor ni. Itu hanya monitor yang lebih bawah ni, iaitu yang ni pattern baru ataupun kuartal sepatutnya trendline baru daripada yang ini. So ini tak berapa, ni lebih kepada short term saja monitor. Sebab apa ini kuartal tak berapa valid, tapi base kita di 42 good support. So ambil dari bawah ni, do draw di atas. So expected jangan risau sekiranya Bitcoin jatuh, Bitcoin boleh pergi jatuh at least ke bawah ni. Alah apa jatuh pun sikit baik, sikit jahat. Tu expected juga kita hopefully dapat break 1.6 pergi 2.6 buat sideways dan price terus melakukan ke atas. So tak perlu jatuh bawah ni. So expected kita akan buat another trendline yang lebih sharp, iaitu yang ini. So kita boleh monitor yang lebih trendline tu yang ni. So hopefully Bitcoin mengikut trendline ni. So ikut trendline lah very good, naik dan terus melakukan ke atas. So hopefully dia akan monitor kat trendline ni, trendline baru ni. So untuk sedikit bet adalah kita akan tengok monitor di bawah ni. Apapun expected hopefully dia akan ikut trendline ni. Macam juga total market meningkat, so expected more Bitcoin pun juga akan meningkat. Cuma meningkat dengan slowly lah, meningkat dengan sedikit. Sebab apa? Dominansi dalam market berkurangan. Apa yang penting tengok break 56, kita akan expected price target 65k, all time high, kemudian 86k untuk 1.6 Fibonacci. So untuk Ethereum, so untuk short term 1 hour, so kalau pergi 1 hour, so 1 hour ikutkan semalam kita dah buat pattern diamond. So diamond adalah pattern reversal sepatutnya, tapi apa kita tengok dalam market price terus melakukan kenaikan ke atas. So ini kita tengok momentum bullish kuat untuk Bitcoin, tapi beware sebab apa kita dah ada sedikit tentangan daripada back. So boleh juga dia naik kemudian price jatuh balik di trendline. So hopefully ini berlaku. Kalau ini jatuh expected untuk semalam, kalau ini point price target untuk diamond adalah di kawasan. So macam cakap, jangan terkejut sekiranya hari kita tengok price Bitcoin jatuh di kawasan trendline ni. Jika sekiranya jatuh, kata zona expected untuk Bitcoin bertahan di trendline ni. Sebagaimana dia dapat bertahan trendline ni dalam kawasan bawah, so sepatutnya another good pump untuk melakukan naik ke atas. So itu yang tu tengok kan, apapun tengok sama adakah drop. So itu kalau dropping, ialah dropping sihat yang tu tengok, tapi terus melakukan ikan ialah yang tu nak tengok ialah break 1.6, kemudian pergi ke minor 1.6 ke 2.6, kemudian retest sikit 1.6 sebelum lagi melakukan kenaikan. So itu hopefully yang berlaku. Nanti kita tengok dia akan updatekan sentiasa. So siapa tak nak terlepas dia punya update, please follow dia punya Facebook, link ada di description bawah. Sekiranya hari ini ada berlaku yang menarik ataupun sebarang pergerakan ataupun malam untuk yang di diamond ni berlaku masa Zul tidur, so Zul tak dapat monitor lah. Tapi di siang hari kalau berlaku, Zul akan update, Zul screenshot, Zul akan sharekan dia di Facebook Zul. So itu yang anda perlu follow juga, like dan subscribe Zul punya Facebook, like dan subscribe Zul punya YouTube, kemudian follow Zul punya Facebook, link ada di description di bawah. So itu untuk Bitcoin. Kita akan pergi ke second coin iaitu Ethereum. So untuk Ethereum di 4 hours, so apa yang dah berlaku untuk 4 hours, kita tengok kenapa Ethereum tak berlaku sebarang pergerakan yang drastik untuk bila price itu price break major resistance. Tapi apa yang tu nampak ialah good position untuk Ethereum buat strong base kat atas ni. So kita dah break major resistance, kemudian break major resistance, price buat consolidation atas ni ataupun buat base tu good position. Sebab apa, in case kalau price naik atas jatuh, kita expected price tu untuk menembusi di sini susah. Sebab apa, kita ada base tu strong base, expected melakukan kenaikan ke atas. So hopefully Ethereum kan ni memang ada isu tau. Ethereum disebabkan gas fee dia terlalu tinggi kan ni. So expected untuk gas fee $200 lebih, expected untuk gas fee disebabkan NFT. So apapun kita tengok dalam market, sebab tu jika
Solana ataupun adalah kata antara pengganti main pengganti lah untuk Ethereum. Sebab apa? Solana transaction lebih cepat, gas free, almost free. Dia punya Solana punya fee tu, tengoklah orang kata expected untuk Solana ke depan, maybe lepas ni kita akan tengok, maybe this year maybe kita akan tengok Solana maybe akan berada di top 5 ataupun top 3, orang kata top 3 di dalam crypto market. So apa pun kita tengok di Ethereum, apakah berlaku? So expected sedikit pattern ataupun pattern continuous pattern, iaitu yang ini. Sebelum ni tu ada yang ni, so ini di 4 hours tu akan ambil yang ni. So expected yang ini, kemudian kita ambil ini. So ini kalau ikutkan berdasarkan ini ialah Bonding wedge, alright, falling bonding wedge. So expected untuk price to break ke atas. Kalau macam mana, kalau nak ikut chart ni, kita akan expected point of breaking. Alright, kita akan expected price tu naik ke atas. So ini antara satu pattern, tapi pattern ni boleh berubah. So another pattern maybe juga kita boleh follow yang ni untuk yang ni. So ini akan menjadikan kita continuity pattern, iaitu symmetrical triangle. So expected untuk symmetrical triangle, at least price akan break ke atas. Point of breaking sama juga, price mostly sama. So maybe kita boleh monitor dua pattern ni. So apa yang kita tengok, kita at least dia akan tarik Fibonacci. Akan pergi ke 1 hour, dia akan tarik kita minor Fibonacci untuk tengok pergerakan untuk hari ini. So first kita akan monitor pattern. Ada dua pattern bullish, ada falling bonding wedge dengan symmetrical triangle. Dua-dua adalah pattern bullish. Dia akan tarik Fibonacci untuk minor pergerakan, swing low to swing high, dan kita nampak ada sedikit ini, iaitu resistance. So kita tengok sekiranya Ethereum berjaya break resistance ni, tak pun nak tahu dalam golongan price berapa. So golongan price kita akan zoom in sikit. So dalam dengan 39.8 ke 39.5, so break 39.8, kita expected untuk 1.6 ialah di 44.1k. Tu 41k betul-betul sama juga di point penjuru untuk pattern tadi. So ibarat tu tengok double confirmation, pattern itu bullish, kemudian Fibonacci retracement price target pun 1.6. So ini kata valid lah, kita boleh bagai untuk kita ambil sebagai kita punya kata monitoring, kita nak monitoring. So good, itu yang antara salah satu yang selalu dia buat. Dia akan buat di chart pattern, kemudian Fibonacci, kita tengok adakah persamaan di punya data tu. So kita tengok ada, ibarat kita guna calculator, kiraan sama, kita guna kira by hand pun result boleh sama. So expected untuk ni adalah probably untuk price itu sampai di 4.1 adalah good. So ini 4.1. So kita expected untuk hari ni ataupun untuk minggu ni. Untuk hari ni mungkin tak apa-apa nak dapat, tapi expected untuk minggu ni. Kita expected untuk minggu ni at least hopefully Ethereum dapat berjaya 1.6 di 4.1, kemudian menuju daripada all time high di 4.3. So sama juga macam di Bitcoin, Ethereum dah tak ada sebarang major resistance kat kawasan ni. Resistance ni adalah di 3.8, next resistance ataupun net target ialah di 4.3, itu all time high dia. Kemudian jika break saja major resistance, kita seperti price must be hit, iaitu di 1.6 tu di 6k. Saya ingat Fibonacci Ethereum 1.6 di 6k tu. Sebab tu cakap untuk Zo ada coin yang Zo akan hold memang lama, seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano. So SRP, Dogecoin memang Zo lama, tapi untuk contoh-contoh altcoin yang lain Zo invest di bawah-bawah tu, expected bila Zo ambil saja profit, Zo akan letakkan di dalam Bitcoin, Ethereum, so etc lah, tu mana-mana coin yang expected. So untuk ini kita tengok sedikit untuk hari ni 1 hour sedikit berlaku penurunan. So mostly maybe akan berlaku ni, dan apa tu expected mau breakout ke atas lah. Untuk macam cakap ni, total market meningkat, so expected untuk altcoin juga meningkatkan. So Ethereum expected juga akan berlaku 4.1. So adakah berlaku tak pasti. Sekiranya berlaku ada pun sebarang perubahan, Zo akan share korang sebenarnya di Facebook. So guys, let's go pergi ke chart lain. Zo nak pergi ke lebih laju sikit. So banyak lagi chart kita tengok ni. So untuk BNB, so BNB masih lagi struggle untuk break major resistance, iaitu di 5008, first major resistance 50, dan last resistance adalah di kawasan 580. So ingat berapa kali dah, 1, 2, so berapa kali dah kita test untuk break 1, 2, 3, 4, 5. So at least banyak atom dah. So orang kata bila shilling tu dihentak banyak kali, so given time shilling kota akan retak, kemudian kita akan tembus lah. So seperti yang ni pun maknanya dia ada note pattern sebenarnya, pattern itu falling channel. So seperti untuk break, so price supposedly sepatutnya price boleh break untuk at least berada di kawasan 540.
Bila berada di ni, kita expected price tu dah pun breakout major resistance yang pertama, kemudian menuju ke punya untuk ke last resistance 58. So average untuk Binance tu lah ni 560, sebab last tu buy dulu, dan di bawah memang tu tak buy langsung untuk Binance. So sekiranya Binance melakukan penaikan untuk ni, dan expected akan melakukan profit balik tu punya Binance. So untuk yang ni, tu masih kita monitor, kita tengok Binance monitor sekiranya break yang ni, kita expected naik atas. So untuk BNB bukanlah good position untuk buy sekarang, tapi kalau anda fikir untuk long term tak salah, anda boleh buy saja untuk long term, tapi mostly untuk confirmation untuk price tu melakukan kenaikan more ialah masa break 580 dan pergi ke all time high dia 700, dan 1.6 ialah di 900 ataupun almost 1000 untuk satu coin tu. Siapa nak invest untuk long term adalah good position untuk anda masuk. Sekarang maybe tak berapa cantik, maybe anda boleh masuk sedikit saja, tapi untuk confirmation yang lebih kata terjamin adalah masa break 586. So macam juga di Ethereum, dia break 500, break dia punya 38 adalah good position untuk anda long term. So kita pergi juga another favorite tu ataupun profit yang paling banyak dalam dia punya portfolio, iaitu Cardano. So yang ni kita akan deletekan, yang ni yang lepasnya sudah tak nampak lagi perkara-perkara jatuh bawah. So now untuk expected untuk Cardano di 4 hours apa akan berlaku. So 4 hours sebelum ni, so ada monitor pattern ni. So pattern ni dah berlaku dan breakout masuk balik. So hopefully maybe kita akan ubah dia punya pattern. Maybe kita buat yang tu. So ini kita nampak price dah melakukan ibarat kata channel. So for rising channel, so rising channel adalah pattern bearish. So expected maybe akan cakap maybe ada lakukan sedikit correction. So untuk Cardano ataupun price tu boleh lagi melakukan kenaikan, hanya kenaikan yang kata slow ke atas lah. Expected yang berlaku mostly probably kita tengok di Ethereum akan berlaku price macam ni lah. Price akan bergerak dalam kawasan ini. Dan tengok sekiranya berjaya break ini, kita tengok alta bullish lah untuk Bitcoin. Sebab apa? Price break pattern bearish. So ingat, walaupun ini falling wedge, rising wedge, walaupun 60 lebih persen untuk break ke bawah, tapi expected walaupun sekiranya price tu break ke dalam bullish market, memang selalunya tu tengok walaupun pattern bearish, expected price tu dah berjaya break ke atas. Tu bila break ke atas ni, memang kita ada confirmation bahawa bullish momentum tu strong untuk bearish. So expected kita tengok harga Cardano akan melakukan kenaikan. Tapi pun masih lagi menunggu, beware dulu dalam market apa pun boleh jadi. So untuk Cardano sekarang ni kita berada di 1.2, tu cakap at least price tu akan sampai di 1.6, and then tengok 1.6 tu di 1.6 berarti maybe kita akan ada sedikit rejection. Tu rejection tu maybe yang besar, at least ke trendline balik, ke trendline bawah ni, ataupun macam cakap sekiranya price tu berjaya break 1.6, next target adalah di 2.6 di $5. So apa pun aku tengok masih lagi untuk Cardano, mostly semua sedang menunggu 12 hari bulan 9 ni untuk tengok performance. Sebab tu tengok tak ada sebarang lagi kenaikan yang drastik, tapi hopefully 12 hari 9 ni dua expected untuk ada kenaikan yang drastik, at least ke 1.633 ataupun more drastik ke 2.6, and then masa tu kita expected maybe ada sedikit major crack, major correction, kemudian barulah price melakukan ke atas. So Cardano memang selalu macam tu. Kita expected contoh yang sebelum ni, sebelum tengok macam mana Zul expected untuk naik ke atas, tapi apa berlaku, price tu jatuh ke bawah, kemudian barulah dia pump dulu melakukan ke atas. So yang kat sini sama juga, maybe boleh kita tengok apa yang berlaku ialah price tu membeli untuk launching smart contract. Maybe price tu jatuh bawah maybe ke sini ke punya dia punya all time high yang lama, kemudian barulah price tu akan melakukan kenaikan ke atas. So untuk Cardano normal pergerakannya tu. So hopefully siapa yang dah monitor lama Cardano, dia akan kata realize pergerakan Cardano tu macam tu. So hopefully kalau berlaku pun Zul tak panik, Zul akan hold saja untuk long term. Tak apa, average per unit Zul dah di 1.1. So walaupun jatuh bawah ni, Zul lagi profit yang banyak lah untuk Cardano. Cakap Cardano Zul hold more untuk long term, expected untuk sama juga di Bitcoin, Ethereum, semua agak long term for 5 years ke atas. So kita pergi juga di SRP Zul kat mana SRP. So SRP Zul cakap untuk di secara besarnya kita tengok SRP masih lagi berada di kawasan good position untuk buy untuk long term. Cuma masalah SRP ni adalah masalah mahkamah ya. So sekiranya masalah SEC tu selesai di mahkamah di SRP, kita expect SRP akan melakukan kenaikan yang drastik lah. So ni cakap whatever price di dalam good box orange, good support adalah good position untuk buy untuk long term. So itu sahaja kurang, tapi masalahnya lah sedikit masalah fundamental lah. Yang itu masalah mahkamah tu. So untuk yang ni, Zul ada monitor sebelum ni adalah pattern bullish ni.
pattern ini adalah pattern bearish, tapi juga walaupun pattern bearish kita expected untuk price itu ada momentum kuat tempat bullish, so price break naik ke atas. So average per Bitcoin per SRP tu adalah di sini. So price tu dah kira dalam 1.34. So bila price berada di atas ni, expected Zo dah kembali profit dalam SRP. So tak banyak, maybe dalam $10 dulu ataupun dalam 1%, dalam less 1% expected. Tapi apa pun permulaan, macam cakap, kita di good position untuk buy di support. So expected untuk Ethereum, so SRP dengan jaya break ni kita akan at least pergi ke dia punya resistance dia di 2.2. So expected sekiranya ini berlaku, dia akan menjadikan tu punya second largest profit lah di dalam tu punya portfolio selepas Cardano. Untuk SRP tu masih lagi hold position untuk SRP, tapi apa pun dekat dia akan buat tindakan yang sedikit drastik. Sebaik saja price tu naik ke atas, dia akan lock dia punya profit, iaitu dia akan letak dia punya stop loss di kawasan ni. So whatever price jatuh, dia akan ambil dia punya modal, dan maybe untuk SRP dia akan invest ke lain lah. Sebab apa, SRP lagi mana dia tak settlekan isu dia punya isu di SEC tu, selagi lah price tu kata boleh naik kemudian jatuh balik ke bawah. So pun dia akan ambil caution ni, price naik atau bila price sampai di major resistance, dia akan letakkan stop loss dia atas profit. So sekiranya price tu jatuh masih di bawah, dia akan keluar market, dan sekiranya price tu jatuh lagi bawah dia akan reinvest balik untuk dapatkan 1k, at least 1k coin untuk SRP. Itu yang nampak di SRP. So ada untuk ini expected lain tak bukan, kita tengok adalah adakah momentum untuk SRP berjaya break 1.4 ni, iaitu di resistance yang net resistance untuk SRP itu 1.45. So sekiranya buyer berjaya break 1.45, ini bermakna price SRP berjaya keluar daripada box orange. So macam juga bila price keluar saja pada box orange ni, kita akan seperti ada kenaikan yang drastik untuk SRP untuk pergi ke 2.2 dia punya major resistance. So, kita pergi juga untuk Dogecoin, macam cakap Dogecoin dah kembali keluar daripada punya kemudian box orange. So good position untuk SRP now naik terus ke atas. So macam sebelum ni berlaku, price keluar dan masuk balik ke atas. So whatever lah untuk cakap Dogecoin ni adalah kata bukan daripada fundamental, dia punya kekuatan dia adalah pada speculation. So sekiranya ada good speculation untuk Dogecoin, maybe Elon Musk tweet apa balik supaya boleh kenaikan yang drastik lah di dalam Dogecoin. Tapi ini orang kata Dogecoin sekiranya ini yang berlaku, dia takut yang dalam market. Sebab apa, bila banyak buyer jenis speculation naik, expected untuk coin-coin lain pun adakah kenaikan yang disebabkan speculation. So juga bila price naik disebabkan speculation, price naik dengan laju, turun pun laju. Berbanding kalau price yang naik daripada good fundamental, bila good fundamental naik, price naik dengan good fundamental, expected untuk jatuh tu susah. Sebab apa, kita ada good support, good volume kat bawah ni, and bila jatuh hanya jatuh ke kawasan tu. Berbanding speculation naik dan terus jatuh. Sebab itulah kalau tengok rak pool apa semua, itulah yang berlaku, price disebabkan speculation. So untuk Dogecoin pun masih lagi untuk masih hold dia punya position. So untuk Dogecoin dia punya average adalah di 5 sen, dia buy di 5 sen dulu, and then tu sekarang masih profit lah. So apa pun dia akan hold saja position. Sebab apa, dia expected untuk this bull run, expected at least sampai ke dia punya break saja major resistance ni. Dia expected untuk Dogecoin sampai 1.6, almost $1 lebih lah. So $1 lebih, dia punya 1000 expected keuntungan ber 5,000 percentage untuk Dogecoin. Kalau sampai ke 1.1 expected masa tu, dia akan buat keluar modal lah. Dia akan buat keluar, kalau buat keluar profit 80%, dia akan tinggal saja untuk maybe sedikit coin, kemudian untuk ride lagi, and then dia akan guna itu untuk invest ke coin yang lain juga. So let's go, kita pergi ke chart lain, Matic. So untuk Matic tu, Matic bukanlah good position untuk buy. Untuk Matic bukanlah good position untuk buy, tapi untuk long term adalah masih balik boleh lagi buy. Sebab good position untuk buy adalah di kawasan orange ni, tapi price dah melakukan kenaikan. Tapi cakap Matic adalah orang kata selagi mana price tu belum break major resistance, kalau anda fikir untuk long term boleh invest, ada masalah. Kalau price tu turun pun sekalipun, kalau price tu naik sini kemudian berlaku rejection yang besar ke tuan sini, adalah good position untuk entry sini. Kemudian sekiranya ada lagi bertambahkan entry hanya dollar cost average, so average unit akan price. So macam tu sendiri Matic tu punya average per unit adalah 1.1. So sekiranya Zo buy kawasan ni, yes average sikit naik, tapi sekiranya price tu jatuh di bawah, Zo akan buy lagi. Ini bermakna average unit pun akan lebih turun. So jika untuk long term, memang Zo untuk Matic sendiri, Zo akan ada long term seperti di Cardano, Zo akan hold more
more kepada 5 atau 10 tahun ke atas, Zul tak expected untuk take profit langsung di mati atau Cardano. Sebab apa? Tujuan Zul adalah untuk long term hold sampai 5 after 10 years untuk ke atas lah. Tu sekiranya ada correction pun dia expected bila sekiranya break major resistance, correction tu tak akan sampai dah average tu. So expected sikit aja dan ada modal lagi tu akan tambah lagi untuk long term. So dia another coin, dia ingat dua ada coin yang tu memang hold untuk long term lah, seperti Cardano, XRP, Bitcoin, Matic. So ada coin-coin tu untuk yang tu hold memang kata ultra years lah, 5 years ke atas. So another coin tu akan pergi ialah di Luna. So Luna tu ada tambah itu. Luna itu tu ada buy first buy tu di Luna, iaitu di break 1.6. Tu buy di atas sebenarnya. Buy di atas cakap tu buy sedikit aja. Tu expected untuk price tu naik ke atas. Dan kalau naik ke atas tu profit. Sekiranya price tu buat retestment ke 1.2 adalah good position anda, tu akan dollar cost average, tu akan buy lagi. Expected untuk apa? Cakap Luna dah pun break major resistance dia. Seperti Cardano, Solana. So dah break major return, expected 1.6 dah sampai, price dia 1.6 dah sampai. So expected kalau ada lagi kenaikan, kita akan nampak price ke 78. So Zul ambil opportunity, macam cakap di 1.6 adalah bukan good position to buy, tapi kalau anda fikir long term tak tahulah. Tapi untuk Zul, kenapa Zul buy kat sini? Zul buy kat sini, Zul tahu kalau Zul buy kat sini price masih lagi jatuh tak ada masalah. Zul akan buy more. Bila buy more, average per unit Zul akan dropping. So anda cakap jangan sell. Kalau price jatuh bukan sell, price jatuh anda kena buy. Sebab apa? Bila anda buy lebih banyak di bawah, average per unit anda akan jatuh. So bila anda buy banyak, bila price tu naik balik, given time price tu akan profit. So cakap jangan panic sell, tapi belilah lebih banyak. So kawal punya modal, make sure modal sentiasa untuk anda buy sentiasa. So lain-lain chart dia akan pergi dia punya another chart lah VeChain. The last chart untuk ni, hampir di review petang tu akan pergi ke lebih yang pada kecil-kecil. So untuk Luna, kemudian kita akan pergi Solana. Dia ingat Solana tu, hampir terlupa Solana ini, apa yang berlaku di Solana. So Solana cakap break kata 1.6, cakap price sekiranya berjaya break 1.6 pergi 2.6, kita expected break aja 1.6, kita expected price tu akan ada good momentum untuk pergi ke 4.2. So price sepatutnya price dah pun sekarang menuju yang ni. Kalau kita tengok yang ni, so macam cakap major resistance 1.6 must be hit. So macam selalu cakap sekiranya price tu berjaya melakukan kenaikan lebih pada 1.6, kita akan expected price tu boleh pergi ke 36.42. So 2.6 dah sampai, 36 dah pun check in, last target lah di 4.2. So orang kata cakap 1.6 lah good position untuk take profit, another good position untuk profit lah di 42. So cakap sekiranya siapa ada di Solana, so expected anda take profit 1.6 10%, 2.6 10%, 3.6 10%, 4.2 10%. So bila anda dah ambil tu, expected anda dah dapat modal. Kemudian kalau anda nak bawa keluar sikit profit, tak masalah, keluarkan profit sikit. Kemudian sekiranya ada good correction sedikit, maybe jatuh antara 42, mungkin jatuh balik 1.6. So anda boleh reinvest balik apa yang anda buat keluar profit tadi untuk more long term. Jika untuk Solana adalah good position untuk long term kan ni, Zul expected kalau Zul ada Solana pun, maybe Zul tak jual pun, tapi at least Zul akan bawa keluar modal laju. At least kalau sampai sini, at least kalau bagi Zul akan bawa keluar modal. Kemudian Zul akan layan profit sekiranya ada good retracement, Zul akan re-entry dalam market. Sebab apa kita tengok Solana good position? Kalau ibarat sekarang ni, dulu kalau Zul cakap Cardano adalah musuh utama Ethereum, kata bersaing, baguslah bersaing. So now adalah Solana adalah kata pesaing utama di dalam kripto untuk Ethereum. Sebab apa? Solana transaction lebih laju, ekosistem yang lebih banyak, bukan ekosistem punya transaction yang lebih laju, kemudian fee almost free. Cakap almost free, ada bukan free tapi almost free untuk Solana. Tapi tengok macam Ethereum, selagi punya 2.2 belum buat, kita sebenarnya gas fee dia adalah amat tinggi lah untuk Ethereum. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So sedikit panjang untuk video ni, so, sebab apa tu nak terangkan banyak coin. So adalah banyak lagi coin yang kecil-kecil tu tunjukkan. So yang kecil bawah ni, contoh yang ni, banyak ni ada di .chilis 1, VeChain, Hot, Dan, Omi ni. So ini semua yang Zul ada. Yang tak ada tanda merah bawah ni semua yang ada. Tapi yang ada tanda merah ni yang Zul nak, tapi yang Zul belum ada lah. So yang ni nanti Zul akan terangkan di review malam nanti. So sekiranya ada request di bawah, nanti Zul akan kumpulkan untuk anda buat analisis atau review untuk kawan anda. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.